السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, petunjuk bagi yang baru belajar mengenal Islam dan iman. Ini kitab kita Hidayatus Sibyan, yang mana kita cuti lama sikit. Agak lama, bukan sikit, banyak agak tu, 40 hari. Kita sambung je lah macam mana, tapi kita berhenti di tengah-tengah ni, iaitu kita membicarakan fasal yang ke-11, Bang dan Iqamah, Azan dan Qamat. Kita dah bincang pasal tu, yang mana 40 hari lepas, bulan November, 20 hari bulan, kita sempatlah habis sikit, iaitu bang dan iqamah, atau kita panggil azan dan iqamah ni, apa yang sunatnya, apa yang wajibnya. Contohnya, secara umumnya syarat sah azan, bang, azan dan iqamah itu 3 perkara. Islam mumayyiz lelaki, perempuan azan tidak sah, dia lelaki, dia mesti Islam mumayyiz, tak semestinya baligh. Itu kita dah bahas lepas lah. Kemudian kita dah bincang yang lepas juga, ada lafaz, ada disyaratkan bagi lafaz bang dan qamat itu 5 perkara. Syarat, dia ada syarat untuk sah, syarat sah azan, syarat sah qamat. Sebab setiap perkara, setiap ibadah, dia ada syarat sah. Macam mana ada syarat sah solat, macam tu juga ada perkara yang membatalkan solat. Macam mana ada syarat sah azan, begitu juga ada syarat atau perkara yang membatalkan azan, membatalkan qamat. Macam mana ada syarat untuk mengesahkan iman, begitu juga ada perkara yang membatalkan iman. Begitu juga syarat untuk mengesahkan Islam, maka ada juga perkara yang membatalkan Islam. Semua ada. Jadi cuma kita belajar ataupun tak belajar je lah. Biasa orang azan ni, adakah dia belajar syarat-syarat sah azan? Bila sebut azan sekali dengan qamat lah. Dan adakah pernah belajar syarat-syarat ataupun perkara yang membatalkan azan, perkara yang membatalkan iqamah? Apa yang kita dah bahas lepas lah ni? Apa dia? Ada 5. Yang pertama tertib ni, ucap ulang sikit lah, lama sangat tinggal ni, ulang sikit. Kalau ingat balik, ingat. Memang ada bulan November itu kita ngaji bab ni. Yang pertama tertib, iaitu setiap satu ayat, satu perkataan tu jangan lu buat tunggang terbalik. Kalau azan tu Allahu Akbar kat depan, jangan lu letak kat tengah-tengah. Janganlah tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah. Duduklah biar ikut tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai habis. Janganlah pula ditunggang terbalik kan, hayya 'ala falah dulu baru hayya 'ala salah. Jangan gitu. Itu ikut tertib. Jika tak ikut tertib maka tak sah azan.
Kemudian yang kedua yang kita bincang yang lepas juga, berturut-turut ataupun mualat. Tak boleh berhenti lama. Di antara satu kalimah dengan satu kalimah tak boleh berhenti lama. Di antara satu ayat dengan satu ayat tak boleh berhenti lama. Contohnya hayya 'alas salah, betul hayya 'alas salah, betul dia berhenti lama. Orang dengar. Mana senyap? Lama lepas tu, betul ada hayya 'alal falah. Berapa lama? Jika jarak di antara satu kalimah dengan satu kalimah tu terlalu lama, dia tak adalah berapa saat, berapa minit, cuma nak bagi tahu terlalu lama ikut uruf. Kalau biasanya orang kata macam putus muallak lah ni. Dah putus lah ni. Jadi biasanya berapa lama? 10 saat? Lama sangat tak? 10 saat. Lama agak kan? Macam hilang dah. Macam azan ke berhenti ke? Ke Tok Bilal tak insan rebah ke apa ni? Dia rasa macam lama kalau 10 saat. Jika begitulah, lebih 10 saat putus mualat. Bila putus mualat tak sah azan, kena mula daripada awal. Dia tak adalah saat 10 saat, kita yang letak mengikut uruf. Ikut uruf. Maka dia perlu berturut-turut. Macam tu juga di antara satu kalimah dengan satu kalimah. Allahu Akbar. Betul senyap. Agak-agak dalam 10 saat dia tiba Allahu Akbar. Yang ni sambung yang lepas ke apa ni? Tak bila buat apa, pergi keluar minum air ke, pergi berak dulu ke apa ni? Jadi bila dah terlalu lama gitu, putus mualat. Bila putus mualat tidak sah azan. Qamat pun sama juga. Bila tak sah azan, tak sah qamat, mula pada awal balik. Okey? Itu dia panggil berturut-turut. Yang ketiga yang kita bincang yang lepas juga, dengan nyaring jika bagi jamaah. Jika nak sembahyang berjemaah secara nyaring kuat. Jika nak sembahyang seorang-seorang pun sunat azan juga. Cuma kita jarang buat lah. Kalau kita nak sembahyang seorang-seorang dekat masjid pukul 3 petang, nak sembahyang Zuhur, seorang-seorang lah, 3 petang mana orang sembahyang berjemaah. Kita kalau paling habis baik pun qomat je. Habis baik lah tu. Sepatutnya sunat azan juga. Tapi tidak nyaring lah, sebab bukan untuk jemaah. Tak nyaring tu macam qomat jugalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Orang sebelah tengok, dia ni azan ke macam nak qomat? Bunyi macam qomat tapi ayatnya azan. Bukan ni azan lah ni. Kenapa tak Allahu Akbar, Allahu Akbar itu? Itu azan nak panggil orang. Ini pukul 3 petang nak panggil siapa mari sembahyang. Habis tu kenapa azan juga? Memang sunat azan juga walaupun nak sembahyang seorang. Bezanya kuat dengan slow, kuat dengan perlahan. Jadi sebab dia seorang, perlahan. Lepas hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Lepas tu tak adalah qamatu salat kan. Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lepas tu sekali lagi qamat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak nak sembahyang sunat lah. Kalau nak sembahyang sunat dulu. Kalau tidak, sebab dah pukul 3 petang tak mau lah sembahyang qabliyah, tak mau lah. Qomat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang-seorang kejap je buat, tak sampai seminit. Qomat dengan azan dengan qomat sekali tak sampai 1 minit. Bukan kita laung kuat-kuat. Kadang-kadang benda kecil macam tu kita ambil tak peduli, akhirnya kita tak buat uginya. Sedangkan nak solat, sama ada solat fardu, sama ada solat tunai ataupun solat qada, disunatkan untuk azan. Bezanya jika untuk ramai-ramai kuat, jika untuk bukan ramai-ramai dia seorang, perlahan. Kadar dia macam kadar qomat tu lah, kadar azan dia, kekuatan. Dan kita dah bahas lepas juga yang keempat, iaitu masuk waktu. Masuk waktu. Ketika masuk waktu baru sah azan. Jika tak masuk waktu lagi azan, maka tidak sah. Kita faham tu kot? Tak masuk waktu lagi azan, tak sah lah azan tu. Kecuali subuh. Subuh je dibenarkan azan sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu subuh, iaitu lebih kurang 1 jam. Untuk bagi tahu bukan masuk waktu subuh, untuk bagi tahu bangun sembahyang tahajud. Bangun awal sikit. Maka dibenarkan. Yang kedua dibenarkan azan sebelum solat Jumaat. Lebih kurang tu ialah 1 jam 40 minit sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur dibenarkan, sunnah para sahabat yang buat. Nabi tak buat, para sahabat yang buat. Bila dia tengok orang pakat lambat mari sembahyang Jumaat, maksud lambat tu mari ketika azan Zuhur. Ketika azan masuk waktu Zuhur tu baru mari Jumaat. Itu kira lambat dulu. Sekarang kalau azan Zuhur tu mari, itu kira awal dah tu. Tu sekarang. Dulu azan je dia sampai je azan Zuhur, azan Jumaat tu lah. Itu kira lambat. Habis biasanya dulu dia mari sembahyang Jumaat waktu
Subuh tu mari Jumaat. Mandi pukul 5.30 pagi. Kemudian keluar rumah, isteri tanya nak pergi mana? Nak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat apa pukul 5.45 pagi? Memang nak pergi sembahyang subuh. Lepas tu nak duduk terus sampai Jumaat, lepas sembahyang Jumaat baru balik. Itu zaman Nabi dulu. Paling lewat pun mari pukul 9, pukul 10. Oh, itu dapat apa tu? Kambing tak? Ke apa? Awal-awal unta. Lewat sikit dalam pukul 8, lembu. Lewat lagi, lebih kurang kambing lah. Kambing bertanduk. Jadi beli kambing. Mahal loh, 1,000 RM. Okey. Ataupun lambat lagi, lebih kurang pukul 11, ayam. Kita ayam pun tak dapat. Lambat lagi, lebih kurang dekat-dekat lagi setengah jam nak masuk waktu. Telur. Itu pun belum tentu dapat setengah jam sebelum masuk waktu. Kalau sekarang lebih kurang pukul 12.30, 12.40. Ada yang bagi sembahyang Jumaat? Tak ada. Dah azan, telur pun tak ada. Geng-geng tak ada telur pun bagi. Azan baru sampai. Maka ketika itu dikira lambat sangat. Ketika azan sampai, lambat. Dulu. Sekarang ketika azan sampai, kira baik dah tu. Yang lambat ni ketika khutbah baru sampai, tu lambat. Baliklah. Jadi oleh kerana zaman sahabat dulu, orang dah mula mari lambat. Maksud mari lambat, pukul 10 pagi baru mari solat Jumaat. Pukul 11 pagi baru mari. Tu kira lambat dah tu masa tu. Risau Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar tengok perangai kita sekarang, rasa bukan risau lagi. Tak tahu Sayyidina Umar macam mana. Ketika itu dia risau. Dia kata, pakak mari lambat. Datang sembahyang Jumaat, lagi 2-3 jam. Nak Jumaat, baru mari. Lambatlah. Gitu. Sekarang kosong. Tak ada orang. 2-3 jam sebelum Jumaat tu kosong. Tak ada orang. Saya buat kuliah. Setiap hari Jumaat, saya ada kuliah Jumaat. Di Masjid Tanjung Api. Setiap hari Jumaat, memang ada. 12.30 tu memang marilah. Mula-mula mari Allah 3 orang tu. Kita macam cakap seorang-seorang. 3 orang itu pun sembahyang sunat 3 orang belakang duk baca Quran 12.30. Makin lama kita duduk baca kitab musalli, duduk baca pukul 1 tengok Allah penuh. Pukul 1, lepas tu sempatlah 5-10 minit habis azan. Itulah sekarang ni. Geng-geng telur, geng-geng tak ada telur, tu je. Nak harap dekat ayam pun tak ada harapan. Ayam bukannya susah sangat. 11.30 je. 11.30 pergi pukul 12, 11.30 hingga pukul 12 dapatlah seumpama dapat ayam. Itu perumpamaan pahala dia. Tu pun tak boleh, tak dapat kita. Banyak kerja, itulah macam-macam. Jadi oleh kerana Sayyidina Umar risau, ketika itu orang 2-3 jam sebelum masuk waktu Jumaat baru mari. Lewat dah tu 2-3 jam sebelum tu. Sebelum Jumaat, maka dia suruh azan awal sikit. Itu yang ada, azan awal sikit ketika hari Jumaat. Cuma akhir sekali sampai dekat kita, terbalik pula. Azan yang pertama tu azan masuk waktu, azan kedua tu azan benda apa tu? Azan nak panggil apa tak tahu. Kalau dulu sebelum Zuhur tu, katalah sejam sebelum tu azan dah. Tujuan nak panggil mari awal. Kemudian ketika masuk waktu azan pula. Ini azan baru betul. Macam ni azan betul-betul masuk Zuhur. Macam mana kita duk buat subuh tu. Sejam sebelum azan dah, tapi bukan subuh. Panggil orang, bangun kejut orang. Pada pukul betul-betul subuh tu baru azan sekali lagi. Jumaat kita sekarang bukan gitu. Azan yang pertama masuk waktu. Azan yang kedua tak tahu apa tujuan. Tak ada salah pun. Maka azan sebelum Jumaat ataupun sebelum subuh dibenarkan walaupun tak masuk waktu. Secara umumnya azan yang sebelum masuk waktu tak sah, kecuali 2 tadilah. Okay. Apa lagi? Yang kelima juga kita dah bincang berkaitan dengan apa ni? Ketiadaan dihubung akan dia atas bank yang lain. Tak boleh azan sultani dia panggil. Istilah azan sultani tak dibenarkan. Azan sultani ni azan bersambung-sambung. Yang ini ada orang buat dulu ni. Ada orang ambil pun dalam YouTube. Seorang ni azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kawan ni pula sambung. Dia tangkap pula. Kawan ni sambung, kawan ni sambung, kawan ni sambung. 2 orang lah, kadang 2 orang lah. Bersahut-sahutan. Seorang ni azan, ini tinggi lagi, ini tinggi, ini tinggi lagi, ini tinggi, ini tinggi lagi. Tak boleh.
Kita panggil azan sultani. Azan tu tak dibenarkan, tak sah azan gitu. Setakat nak seronok-seronok tak apalah. Tapi azan itu tidak sah jika azan tu tujuannya azan ibadah. Azan nak panggil orang semayang, tak sah. Tak boleh. Tapi kalau daripada duduk saja, duduk menyanyi, baik kita azan bersahut-sahutan. Aku azan dulu, 2 ayat, mu azan 2 ayat. Itu tak apa, itu bukan azan ibadah. Itu azan nak praktis ke, nak praktik apa ke, tak apa. Tapi kalau azan ibadah, tak sah azan tu. Kalau buat azan tu kat surau ni, tidak sah. Dengan maksud, disunatkan azan sekali lagi. Seorang aja. Jangan bersahut-sahutan. Ni orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna, itu yang lain pula, hayya 'alas solah. Walaupun 2 orang. Tapi kalau macam ni boleh. Malah pernah buat di Mekah dulu. Zaman dulu lamalah. Iaitu ada 4 orang, 4 ke 8, 4 orang di penjuru masing-masing. 1, 2, 3. Allahu Akbar, 4 sekaligus. Itu bukan azan sultan ni. Itu azan dibenarkan. Itu bukan bersahutan. Itu serentak 4 orang. Itu dibenarkan. Ramai-ramai ni 4 orang kat sini tak main pakai azan. 1, 2, 3. Allah, ramai kan? Boleh. Boleh. Itu bukan azan sultan ni, itu dibenarkan. Yang tak dibenarkan bersahut-sahutan. Yang ni azan, yang ni pula sambung. Ini sambung sampai habis. Itu tak benar. Tak benar dengan maksud tidak sah. Bukan tak boleh buat. Kalau nak buat, buat. Tapi janganlah panggil tujuan untuk panggil orang semayang, bukan. Kami saja nak praktis taranum kami ke, nak perai bayati ke apa ke, nahwan ke, okey. Aku bagi peringkat ketiga, kau naik peringkat keempat. Contoh lagi tinggi. Tu boleh. Tak ada masalah. Habis. Kemudian dan ditambah, jumpa tak tu muka surat 70. 70. Yang Jawi 15. Dan ditambah pada qamat. Tambah lagi syarat. Tadi 5 syarat secara umum, azan dan qamat secara umum. Tambah lagi qamat saja. Tambah syarat. Ketiadaan perceraian yang panjang pada uruf antaranya dan antara sembahyang. Jangan lama perceraian, jarak jangan lama di antara qamat dan sembahyang. Kat situ dia ada syarat. Jika tidak, dipanggil putus mualat juga, maka sunat qamat lain. Azan satu hal, lepas azan sunat qamat. Bila qamat, sembahyang. Okey. Di antara qamat dengan sembahyang tadi tu jangan lama pada uruf. Dia tak bagi minit-minit, saat-saat. Kita ikut uruf je, ikut kebiasaan. Dan sebahagian ulama kata maksud jangan lama tu jangan lebih daripada 2 rakaat. 2 rakaat itu paling lama lah. Saya cari-cari, ada ulama kata yang paling lama jangan lebih daripada 2 rakaat solat sunat ringkas. Bukan nak solat tu nak ambil berapa minit tu, berapa saat, berapa lama tu, 2 rakaat. Tapi sebagai ulama kata tidak. Itu kira lama. Dia tak boleh lama. Ada yang mengatakan 10 saat. Ini semua perbahasan ulama. Tapi hukum jangan lama mana tu? Pada uruf, kebiasaan. Itu ya, payah nak kata. Maka ulama tolong kita yang paling pendek 10 saat. Lebih 10 saat macam ni kita kata, lebih 10 saat maka batal qamat tadi. Macam tu. Lebih 10 saat tak takbir lagi sembahyang, batal qamat tadi. Bila batal qamat buat apa? Sembahyang juga? Sembahyang lah, qamat kan sunat, tetap sah juga. Cuma bila batal qamat tadi, sunat qamat lain. Sebab dah lebih 10 saat. Ataupun lebih 2 minit lah. Sebab 2 rakaat solat sunat ringkas tu 2 minit. Tengoklah kita nak pakai yang mana. Jadi maknanya lepas qamat tu jangan duduk buat apa-apa. Pendek-pendek sikit-sikit je, luruskan saf sikit-sikit je, lepas tu takbir. Seolah-olah macam buat segera. Dia berbeza dengan azan dengan qamat. Itu tak perlu segera. Lepas azan je kelang kabut duduk sembahyang, relax. Sebab azan dan qamat dia tak ada mualat tu. Azan dan qamat. Yang ada qamat dengan takbir. Itu ada. Jadi lepas qamat biar buat nampak macam cepat-cepat sikit. Jangan buat relax. Siap buat pengumuman. Tu yang belakang tu pakat-pakat masuk. Masuk. Dia buat pengumuman. Padahal dah qamat. Kalau nak suruh masuk ke apa, kalau penuh sangat, sebelum qamat. Dah qamat tu tak boleh, sikit-sikit je. Okey, buat macam kelang kabut sikit. Buat macam cepat-cepat sikit. Jangan lama-lama. Tu yang kat tepi tu boleh masuk ke tepi. Belakang ada adik duduk belakang. Tak payah cakap jangan. Masa tu terlalu pendek. Cuma dia bukan perkara yang membatalkan solat, bukan. Cuma putus mualat. Bila putus mualat,
Qomat tadi tidak dikira. Bila tidak dikira, dia dikira sembahyang tanpa qomat. Gitu je. Sembahyang sah. Tak ada kena-mena. Cuma sembahyang tanpa qomat dengan sembahyang dengan qomat kan lebih lagi sembahyang dengan qomat. Jadi kuranglah pahala kat situ. Jadi jangan lama. Jangan lama. Lepas qomat, sikit-sikit, cakap sikit-sikit kalau nak cakap apa-apa pun. Sikit-sikit, terus takbir. Habis yang kata Nabi sendiri tengok saf para sahabat. Masa tu tengok jalan. Tu kaki tu tumit tak sama. Jalan. Rapat sikit. Jalan. Aku nampak setan ada kat celah-celah tu. Contoh rapat. Allah, berapa banyak tak tahulah saf Nabi jalan. Habis dah Nabi pergi ke depan sembahyang. Habis tu lama tu Nabi buat tu sebelum qomat. Bila Nabi dah check semua, Nabi pergi depan, Nabi kata Bilal, qomat. Bawa qomat. Qomat, baru Nabi takbir. Bukan selepas qomat baru Nabi cek jalan. Bukan, sebelum. Okey, jadi jangan lama keadaan perceraian yang panjang pada uruf. Antaranya antara qomat dan antara sembahyang. Takbir. Qomat dengan takbir jangan lama. Dan sunat keadaan orang yang bang dan qomat itu kejap. Sebab tu sebelum masuk takut terlepas sikit. Sebab tu dia ada beza azan dan iqamah. Azan dia lambat-lambat, beranjur-anjur. Dia panggil majja atau madda. Apa? Lambat-lambat. Lagu tu okey, lagu tu nombor 2. Cuma dia lambat. Boleh lah, sebab nak bagi lambat kena lagu lah. Dia cakap lambat, Allah, lambat. Tapi kalau qomat, sifat dia bukan lambat, laju-laju. Maksudnya kalau dibandingkan dengan azan, dia lagi cepat. Itu sifat dia. Jadi Allahu Akbar. Tak panjang pun. Azan tadi panjang, Allah saja penat tunggu. Bila Akbar ni, Allah saja nak bagi tahu panjangnya. Gitulah. Itu memang sifat dia. Cuma macam mana nak panjang? Dengan lagu lah. Dengan lagu dia jadilah panjang. Tapi tak semestinya lagu. Tak lagu pun tak apa. Macam azan dekat Mekah Madinah bukan sedap pun. Bukan lagu astagfirullah macam tu aje. Tapi panjang, panjang. Masa qomat pendek. Itu sifat. Sebab apa pendek tu? Nak bagi tahu nak sembahyang, nak qomat nak sembahyang segera. Tiba-tiba punyalah laju qomat, kemudian duduk pula buat benda lain lagi, tak takbir lagi. Itu yang putus malat tu. Okey. Sebab tu kalau perasan ini benda kecil lah, tapi cuma nak share juga. Kita sambung tau. Allah kalau qomat dia sambung. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sambung gitu. Macam mana? Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kalau kita tengok dari sudut sambung tu, kalau macam qomat dia sambung. Ini benda kecil ni, cuma nak kata Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, sambung la ilaha illallah. Saya ulang balik, Allahu Akbar, sambung kan? Asyhadu an la ilaha illallah, ada biasa orang berhenti, tapi ada juga orang sambung, dan memang yang terbaiknya sambung dengan maksud lajukan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Itu biasa orang buat pula. Sambung kat situ, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, sambung. Betul, Allahu Akbar, sambung la ilaha illallah. Tapi kalau azan tidak, dia satu-satu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, satu. Itu sifat dia. Dan sunat keadaan orang yang bang dan qamat, orang yang azan dan iqamah tadi, sunat itu elok suaranya dan deras ia. Suara yang nyaring dan elok, kuat. Ketika sahabat Nabi Zaid, dia mimpi tentang kalimah azan, kita dah cerita dah sebelum ni. Dia mimpi dalam mimpi, dia pun dia bagi tahu Nabi. Dia mimpi begini. Ingat lagi tak cerita tu? Ingat lagi kan? Mimpi yang pegang loceng tu. Kemudian dia beritahu Nabi. Dia terus pergi jumpa Nabi. Nabi kata panggil Bilal. Kerana ajarlah dia, kerana suaranya lebih kuat.
Sepatutnya dia mimpi, dia lah azan. Kenapa nak ajar orang? Ini menandakan azan ni nombor satu dia kuat. Azan nombor satu dia kuat. Nombor satu kuat. Deras ataupun nyaring. Sebab azan nak bagi orang sembahyang kan. Suara dan deras. Apa lagi? Qamat tak sekuat azan. Cukup sekadar didengari oleh orang yang dekat-dekat ni, qamat ni. Tak sekuat azan. Dan kita buat tu dah betul dah comel dah. Suaranya kuat. Apa lagi? Nak guna pembesar suara ke tak nak guna pun tak ada masalah. Guna pun boleh. Dia disebut qamat ni. Azan memang kena guna pembesar suara lah, tujuan nak panggil orang. Kalau qamat nak guna pun boleh, tak nak guna pun boleh. Sebab tujuan azan nak panggil orang luar mari. Tujuan qamat nak panggil orang yang dah ada mari masuk saf. Tu dua tujuan. Jadi kalau tak pakai mic pun tak ada masalah. Tapi kalau pakai mic bagus juga. Mana tahu ada yang dekat rumah lagi sempat ke datang ke. Cuma tu tujuan. Saya nak beritahu tujuan dia tu. Tak ada masalah. Dan sunat juga suaranya orang yang bang dan qamat ni, sunat juga orang yang azan dia yang qamat. Tu sunat. Khilaful aula ni menyalahi yang lebih utama. Kita rasa dah bahas sebelum ni. Khilaful aula, wajib, bawah wajib, sunat, bawah lagi harus, bawah lagi makruh, bawah lagi haram. Itu dia punya turutan. Ada satu lagi di antara harusnya, wajib, sunat, harus, makruh. Di antara harus dengan makruh tu sebenarnya ada satu lagi. Dia dipanggil khilaful aula. Nak kata makruh tak, nak kata harus tak berapa harus. Nak kata makruh tak juga. Dia panggil khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Khilaf menyalahi aula yang lebih utama. Dia duduk di situ. Apa dia? Orang lain azan, orang lain qamat. Maka dia duduk dekat bawah harus sikit tapi atas pada makruh. Maksudnya tak sampai makruh. Makruh ni orang lain, tak sampai makruh. Orang lain azan, orang lain qamat, tak sampai. Habis tu harus lah boleh. Tak sampai juga harus. Dia tak berapa nak harus sangat. Tapi bukan makruh. Duduk situ. Jika orang lain azan, orang lain qamat. Disunatkan orang siapa yang azan, dialah yang qamat. Walaupun dia nak jadi imam. Kadang-kadang tiga-tiga dia sapu semua. Dia sapu. Tak ada. Habis dah. Macam sekarang ni siapa nak azan ni? Pakat-pakat lari nusuk belakang tiang. Jadi dia, aku nak jadi imam sekejap lagi ni. Semua pakat-pakat lagi. Dia azan lah, takkan nak senyap gitu dia azan. Bila aku azan, aku sunat qamat. Orang lain khilaful aula, maka dia qamat. Lepas qamat, memang aku imam pun, aku jadi imam. Tiga-tiga dia sapu. Macam itulah juga kalau dekat rumah. Dekat rumah yang jadi makmum tu katalah perempuan, anak isteri. Takkan nak suruh dia azan. Yang itu memang tak ada orang pun. Atau adalah anak lelaki kecil umur 5 tahun, takkan nak suruh dia azan. Maka kita azan, samalah tadi, azan kita bukan nak panggil orang, sekadar nak sembahyang jemaah kecil-kecilan ni. Maka perlahan je lah azan. Kemudian kita qamat, kita jadi imam. Jangan bagi orang lain, jangan bagi orang lain. Kecuali dah tak ada apa dah, sakit perut ke apa ke, tak apalah. Sebab dia tak sampai tahap makruh. Cuma khilaful aula je. Okay. Dan suci ia orang yang azan dan qamat ni, suci ia daripada dua hadas. Suci ia daripada dua hadas. Dua hadas ni hadas kecil, hadas besar. Ketika azan dan qamat tak wajib suci daripada dua hadas. Berjunuk boleh azan, berjunuk boleh qamat. Tak ada wuduk boleh azan, tak ada wuduk boleh qamat. Cuma sunat. Sunat ada wuduk ketika azan atau qamat. Sunat tidak berjunuk, tidak berhadas besar ketika azan dan qamat. Cuma kalaulah ketika azan berjunuk, qamat, azan dalam keadaan berjunuk makruh, qamat dalam keadaan berjunuk terlebih makruh. Tu kalian tu. Yalah, lepas qamat nak sembahyang apa nak pergi balik mandi wajib. Kalau azan tu makruh dah. Azan. Ini cerita di surau lah kot. Di surau, tapi di masjid
Berjunuk mana boleh masuk masjid. Badan besar tak boleh masuk masjid. Ini di surau lah. Di surau tak sama hukum dengan masjid pada mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab lain dia sama aja surau dengan masjid. Mazhab Syafi'i tak sama. Surau, masjid. Maka perkara yang haram di masjid tidak haram di surau. Itu mazhab Syafi'i lah. Jadi dia Bilal, dia berjunuk, nak mandi dulu masuk waktu dah. Gelo, pakai kain, azan. Lepas tu balik mandi junub. Boleh? Boleh dengan maksud sah tapi makruh. Tapi kalau qamat dia lepas dia junub tak dan nak kalau aku balik tak dan nanti imam mari dah. Tunggu qamat dulu so dia qamat, lepas qamat dia balik terlebih makruh. Tapi tak haram. Tidak haram dan sah. Ya, suci daripada dua hadas. Dan najis, suci daripada najis. Ni kalau ada kat badan dia pegang tai cicak ke apa, Allah nak basuh jauh pula, azan dululah, makruh. Maknanya kena suci daripada najis, barulah sunat lah azan ni. Azan dan qamat sama. Dalam solat ada najis dekat badan, dekat pakaian tak sah solat. Ini azan dan qamat, bukan sembahyang. Jadi siapa lagi? Apa lagi Bilal ni? Banyaknya syarat Bilal. Ingat Bilal senang je, banyak syarat ni. Apa lagi? Dan lagi adil ia jikalau pada riwayat sekalipun. Oh ni panjang adil pada riwayat ni. Walaupun dia adil pada riwayat sekalipun. Ini nak tak nak terpaksa tengok kitab lain lah, sebab dia tak terangkan apa maksud adil pada riwayat sekalipun. Dia gini, sah untuk azan lah, azan siapa-siapa azan sah walaupun dia adil pada riwayat, maka tetap sah juga. Apa benda adil pada riwayat ni? Untuk faham, kita kena tengok kitab lain lah. Adil terbahagi kepada dua. Ni bukan adil kahwin dua, kahwin tiga, berlaku adil, bukan. Ni bukan adil dengan maksud anak ada ramai, berlaku adil lah dengan anak-anak kamu semua. Bukan adil tu. Bukan juga pemerintah yang adil atau zalim, bukan. Bukan maksud tu. Adil terbahagi kepada dua. Ni dia panggil adil dalam penyaksian, adil dalam jadi saksi. Dia bukan adil dalam keluarga, bukan. Adil dalam menjadi saksi terbahagi kepada dua. Sebab apa-apa yang berlaku dalam hukum syarak, aku saksi, bukan boleh terima. Kadang-kadang tak boleh terima. Contohnya adil dalam riwayat. Nanti kita bincang. Okay. Jadi adil terbahagi kepada dua. Adil dalam penyaksian. Kalau contoh dia menyaksikan sesuatu, dia report, dia bagi tahu orang, ni hukum Islam lah. Adakah boleh terima apa yang dia tengok? Tengok tak tahu tu, tengok dia adil apa? Adil pada riwayat ke adil pada syahadah dia panggil. Adil terbagi pada dua. Satu adil dalam periwayatan, adil dalam penyaksian terbagi kepada dua. Satu adil riwayah atau riwayat. Satu adil syahadah. Syahadah menyaksikan. Satu lagi adil riwayah, cerita. Itu riwayat lah, meriwayatkan. Jadi adil pada riwayah, dalam kitab kita adil pada riwayat kan. Adil pada riwayah, satu lagi adil pada syahadah. Adil pada riwayat ialah orang yang boleh dipercayai. Dia bercakap tu boleh percaya, tapi dia fasik. Apa maksud fasik? Mengekali dosa kecil ataupun buat dosa besar tak bertaubat. Itu fasik. Mengekali. Dia pakai rantai. Tapi dia adil, cakap betul, boleh percaya dia cakap. Cuma dia jenis pakai rantai. Dan pakai rantai dia berterusan, lelaki. Maka dia dipanggil adlul riwayah, adil pada riwayat. Tutur katanya boleh percaya, tapi dia fasik sebab buat dosa besar ataupun mengekali dosa kecil. Pakai suara pendek aja. Contohnya, bila macam tu dia fasik. Bila dia fasik, penyaksian dia tak boleh terima. Dan fasik ni juga tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi pun. Saksi nikah pun tak boleh. Cuma bukan bahas kita lah saksi tu. Jadi bila dia fasik, maka penyaksiannya tidak diterima untuk masyarakat. Hanya diterima untuk diri dia sendiri dan orang yang percaya dekat dia. Hanya itu aja yang diterima. Dia panggil adlul riwayah. Orang yang boleh percaya cakap dia, tapi dia buat dosa besar ataupun dia buat dosa kecil berterusan. Contoh, katalah Syaban dah dekat, masuk bulan Syaban, ujung Syaban nak masuk Ramadan. Bila nak masuk Ramadan,
biasanya 30 Syaban tu lah, sama ada esok tu 30 Syaban sebab tak nampak anak bulan, atau esok tu 1 Ramadan sebab nampak anak bulan malam tu. Tiba-tiba dia nampak anak bulan. Dia pergi sibuk panjat gunung mana, nampak anak bulan ada, dia nampak anak bulan. Dia pun beritahu qadi lah. Kalau kita bagi tahu Jabatan Islam kan, beritahu qadi lah. Kalau dalam kitab kita beritahu qadi, beritahu kerajaan lah, senang kita, agensi-agensi yang terlibat, dia bagi tahu. Lepas tu orang ni kena cek, kau siapa? Dia cek-cek, rupanya adlul riwayah, iaitu orang boleh percaya dia cakap, tapi dia buat dosa besar. Adalah dia ditangkap kerana begitu, pernah masuk jail ke, ataupun dia mengekali dosa kecil. Nampak dia pakai seluar pendek contoh lah. Nampak apa-apalah, dia buat dosa kecil yang berterusan. Maka agensi kerajaan jabatan tak boleh terima penyaksian dia. Tak boleh terima. Walaupun dia nampak, sepatutnya buat pengumuman, malam ni sembahyang tarawih, esok Ramadan. Kena tunggu orang lain dulu, ada tak orang lain? Jika orang lain yang adlul syahadah, yang boleh diterima penyaksian dia, barulah dia tu okey, dibenarkan juga. Tapi kalau lah tak ada, orang lain semua tak nampak, dia seorang je nampak, maka tak boleh buat pengumuman. Habis tu macam mana? Dia sahaja yang wajib puasa. Orang yang nampak tu dia wajib puasa. Dan siapa yang percaya dekat dia? Biasa keluarga dia lah. Kalau keluarga dia percaya kat dia, wajib puasa. Yang percaya kat dia ikut, kena ikut. Dan tak wajib percaya kat dia pun, tak nak percaya pun tak apa. Sebab kalau bila pemerintah buat pengumuman, baru wajib percaya. Yang pemohon besar raja-raja, pemegang mohon besar raja-raja tu kan, yang pakcik tu lah, yang kejap pakai baju lain, tahun depan pakai baju lain. Bagi diri dia yang nampak, wajib puasa. Siapa yang percaya dekat dia, wajib puasa. Kerajaan tak boleh buat pengumuman, kena tunggu yang lain. Yang lain tak ada, dia seorang je wajib puasa, ataupun yang percaya kat dia. Okey, kemudian dia pun puasa. Tiba-tiba nanti maknanya orang lain puasa lusa lah. Sebab orang lain mengatakan esok 30 Syaban, dia mengatakan esok 1 Ramadan. Tiba-tiba nanti puasa, orang biasa puasa 30 hari. Orang biasa yang puasa lusa tu, dia puasa berapa hari maknanya? 31 pada muka. Gitu. 31 hari dia puasa. Wajib. Dia tak boleh raya. Aku raya dah, aku 30 hari. 1 bulan Islam mana ada 31. Ini bukan bulan Masihi. Tak boleh. Dia tetap juga. Dia puasa 31 hari. Boleh buat teka-teki tu. Kenapa? Kerana dia adlul riwayah. Cakap betul, tapi penyaksiannya tak boleh untuk masyarakat. Sebab apa? Dia fasik. Kenapa jatuh fasik kat dia? Kerana dia mengekali dosa kecil, tak berhenti buat, ataupun dia pernah buat dosa besar, tak taubat lagi. Maka dia dipanggil fasik, tak boleh jadi saksi nikah, tak boleh jadi wali, tak boleh jadi penyaksian anak bulan raya ataupun Ramadan, tak boleh terima. Termasuk juga, ni baru masuk ni. Termasuk juga jika kalau kita baca, kalau kita dah faham sikitlah sebelum kita masuk. Itu adul riwayah. Adul riwayah ni apa dia buat? Contohnya dia mencuri, dia berzina, dia menipu. Maka dia gini, dia asalnya setiap orang adlul syahadah. Penyaksian dia boleh diterima dan untuk masyarakat juga boleh. Bila dia jatuh jadi adlul riwayah saja, jatuhlah maksudnya hanya untuk diri dia dan orang yang terdekat dengan dia percaya, tapi masyarakat tak boleh pakai dia. Bila ni? Bila dia mencuri, bila dia menipu, fitnah, minum arak, derhaka, makan riba. Macam tu lah. Perkara tu kan dosa-dosa dia buat. Bila dia buat, dia jatuh adlul riwayah. Dia jatuh pangkat dia. Dan ada sebagai ulama yang ketat sikit, dia kata perkara yang melucutkan adlul syahadah kepada adlul riwayah jatuh pangkat juga, yang dia bukannya dosa besar, dia bukan dosa kecil pun, tapi jatuh juga. Ini sebagian ulama lah, bukan semua. Sebagian ulama kata apabila dia bersikap dengan tidak selayak. Dia bersikap dengan tidak selayak. Contoh macam mana? Pakaian dia tak layak. Dia lelaki, pakai baju kelawar, bini dia keluar pergi Kuantan, bandar. Layak? Berdosa tak? Berdosa tak dulu? Mana berdosa? Asal pula berdosa? Pakai baju kelawar. Itu tak aurat kan? Tapi layak? Tak layak. Maka jatuh adlul syahadah kepada adlul riwayah. Ada ulama kata gitu tak? Ataupun dia buat perkara yang tak layak. Apa? Dia buat perkara yang tak layak, tapi tak berdosa. Dia pakai
Ataupun dia ada sedikit pangkat kedudukan dalam masyarakat, tapi dia buat benda yang tak layak bagi dia. Contohnya imam naik motor, apa dia panggil exhaust dia bunyi kuat, pang 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 pang, lepas tu rangka naked naik layak, nampak ini budak-budak racing punya, anak dia punya ada pakai anak dia, tak layak, jatuh juga. Orang-orang agama tak pakai kepiah, benda ni tak berdosa, jatuh juga. Daripada adil syahadah kepada adil riwayah, dengan maksud penyaksian dia tak terima. Ada ulama-ulama yang keras gitu. Imam makan kacang baling-baling, macam mana? Layak pakai serban, ustaz ke sama lah, tak ya? Tak berdosa, apa salah berdosa, cuma tak ada adab begitu. Tapi dari sudut dia, kerana dia ada kedudukan dalam masyarakat, tiba-tiba dia buat benda yang tak layak gitu, jatuh. Ada ulama kata gitu lah. Dia orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, pergi makan kat kedai yang mana dalam kedai itu penuh dengan perkara haram, tapi dia buat benda halal, dia makan yang halal. Kat sana ada orang minum arak, sedangkan dia makan yang halal, dia bukan makan minum arak, tapi dia duduk dalam situ. Layak ke bagi dia? Tak layak. Orang ni tak layak. Tiba-tiba dia buat juga, jatuh. Orang yang berduduk tepi jalan, dia bukan buat apa, duduk saja tengok kereta lalu, tunggu sekejap, mana motor lalu, tengok kerja tu tengok. Sedangkan dia ada kedudukan dalam masyarakat, orang pondok ke, orang yang ada apa-apa kedudukan dalam masyarakat tu, dia atas sikit, maka tak layak dia buat gitu, jatuh. Daripada ahli syahadah kepada ahli riwayah dan sebagainya lah. Dia buat perangai yang tak layak. Perangai imam pakai seluar, ustaz pakai seluar jin, layak? Bukan berdosa, mana berdosa, janji tu tak aurat, tapi layak. Mari nak jadi imam, pakai seluar, baju, gambar tengkorak kat sini. Lepas tu pakai seluar, lepas tu ada seluar pula, ada apa? Ambil kertas pasir tu ada buat. Tapi tak nampak apa. Kalau nampak apa, kita dah aurat berdosa, tak nampak. Dia jahit dekat seluar jin tu, dia jahit gitu lah. Alah orang dulu macam rocker tu. Dia buat, luruskan saf dengan piyah tak pakai topi sudu, masih nak sembahyang pusing kat belakang, luruskan saf. Tak salah, tak berdosa pun, siapa kata berdosa, tapi layak, tak layak, jatuh. Bila jatuh tu, bila apa-apa dia menyaksikan sesuatu tak boleh terima untuk masyarakat, untuk dia boleh terima untuk masyarakat tak boleh terima, kerana dia buat satu perkara yang tidak selayaknya. Tak selayaknya. Okey, habis, sambung lagi. Apa lagi yang sunat? Kau dah apa sengarah? Apa lagi yang sunat? Okey. Dan berdiri ia bagi keduanya. Disunatkan berdiri bagi keduanya. Disunatkan berdiri ketika azan dan iqamah. Sunat berdiri. Rupanya yang kita duduk berdiri itu sunat. Padahal boleh je duduk. Kalau kata ambil mic, ambil duduk tepi tu. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, cari siapa dia? Boleh buat. Allah syada la ilaha illallah. Boleh tapi sunat berdiri. Kalau duduk sah juga iqamat, sah juga azan. Cuma sunat berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang sakit apa semua, orang lain tak ada nak azan, tak apalah. Yang tolak pakai wheelchair ke, itu duduklah. Cuma secara umumnya sunat berdiri ketika azan dan iqamah. Kadang-kadang kita buat tapi kita tak tahu ini sunat. Kita akan kata tengah azan mestilah berdiri, takkan duduk kot. Iyalah, kenapa duduk? Kenapa berdiri? Duduklah. Takkan duduk pun azan kot, berdiri. Bukan jawapan dia kenapa berdiri? Sunat berdiri azan. Itu jawapannya. Sunat berdiri. Qamat pun sunat berdiri. Dan menghadap kiblat. Maknanya kalau azan dan qamat bukan menghadap kiblat, tak ada masalah, sah. Cuma sunat menghadap kiblat. Dan di atas tempat yang tinggi. Sunat juga di atas tempat yang tinggi. Ini bagi untuk meratakan sampai azan tadi. Cuma sekarang tak perlu buat lah, sebab memang kita azan di tempat yang tinggi. Cuma bukan kita yang tinggi, speaker tu yang tinggi. Sebab tu sunat speaker letak tinggi-tinggi, menggantikan kita.
Dulu tak ada speaker. Jadi orang tu kena bawa mulut dia naik tinggi-tinggi. Jadi kena naik tangga, naik apa dia panggil, menara sutuh dia panggil. Ada satu macam kata masjid, lepas tu ada macam menara straight tinggi tu sampai ke atas tu. Itu dia panggil sutuh. Sutuh. Naik atas tu, azan atas tu dulu. Setiap kali nak azan naik atas tu, masa ketika tak ada speaker lagi. Ya, tu lah, tu tujuan. Kita sekarang buat tinggi-tinggi nak bagi tahu, oh ni masjid, biar ada rupa masjid sikit. Tak ada menara tu, tak nampak macam masjid. Tu jadi pelik dah tujuan kita. Sedangkan orang dulu, mula-mula dulu naik. Orang. Dia boleh pergi sampai 2 km kalau subuh. Suara dia agak kuat, naik ke atas tu dia boleh pergi 2 km. Jauh tu 2 km boleh pergi suara. Bunyi sayup-sayup kan. Tapi kalau siang, Zuhur Asar tak lagi. Zuhur Asar dengan bunyi bas, bunyi kereta, bunyi macam-macam, dia tak boleh pergi. Rasanya 100 meter tak sampai. 100 meter tak sampai kalau siang. Kalau malam dia boleh pergi jauh. Malam tu maksud subuh. Di tempat tinggi di tempat tinggi. Jadi speaker sunat letak tinggi-tinggi. Tujuan nak panggil lagi jauh pergi lagi bagus. Dan sunat berpaling mukanya kepada pihak kanannya. Dan sunat berpaling muka kepada pihak kanannya waktu berkata hayya 'alas salah, dan kepada pihak kirinya pada waktu berkata hayya 'alal falah. Disunatkan, cuba tengok baik-baik ini. Dia panggil hayya 'alatain. Disunatkan berpaling muka. Bukan disunatkan berpaling badan. Tapi kalau kita perhati, dia paling badan. Hayya 'alas salah. Ni badan pergi. Bukan. Dia ada 3 cara. 3 cara berpaling tu. Kadang-kadang yang jadi gitu sebab kita ikut orang. Oh macam tu. Wah, pusing dengan badan-badan. Tidak. Dia ada 3 cara. Cara pertama, cara berpaling tu. Disunatkan berpaling muka kepada pihak kanannya waktu berkata hayya 'alas salah. Jadi masa hayya 'alas salah tu paling kanan. Paling kanan hayya 'alas salah. Kat situ. Cara pertama hayya 'alas salah, kekal. Lepas tu tarik nafas balik, hayya 'alas salah, pergi depan. Kanan dulu, kiri pula. Hayya 'alal falah. Lepas tu jangan bergerak, duduk macam ni je. Hayya 'alal falah, ini saja yang bergerak. Kalau nak macam ni je. Sikit. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ni pun saya gerak sekali lah. Ini sahaja. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ketika azan. Qamat pun sunat macam tu juga. Yang kedua, pergi dulu, hayya 'alas salah, pergi juga. Kepala pergi, hayya 'alas salah, pergi depan. Pergi balik, hayya 'alas salah, pergi depan. Pergi sini pula, hayya 'alal falah, pergi depan. Hayya 'alal falah. Cara yang ketiga, pergi juga, sama juga, dada tetap juga menghadap kiblat. Cuma kepala je pusing, muka je pusing. Hayya 'alas salah, depan. Pergi sini, hayya 'alas salah, kat sini juga. Hayya 'alas salah kat sini pula. Pergi depan balik, hayya 'alal falah, pergi depan, hayya 'alal falah. 3 je cara. Selain daripada ni, tak tahulah cara mana ambil. Riwayat hanya ada 3 saja. Daripada 4 orang muazzin Nabi. Nabi ada 4 orang muazzin. Daripada Abu Mahzurah, daripada Abdullah Ummi Maktum, daripada Bilal bin Rabah. Semua riwayat tu dikumpulkan. Itu saja cara. Selain daripada tu, tak tahulah dia ikut cara mana. Dia sekali dengan badan-badan, sekali dengan badan-badan. Tak ada. Itu tak ada. Cuma berdosa ke? Tak ada. Ini cerita hukum sunat. Kalau nak buat selain daripada tu, maknanya dia buat cara sendirilah. Tu 3 cara. Diambilkan berpaling ni daripada siapa? Daripada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal yang buat. Okay. Dan ada ulama dia kiaskan ketika as-salatu khairum minan naum, dia panggil taswib. As-salatu khairum minan naum tu istilah dia panggil taswib. Ketika taswib tu pun sunat juga.
Kan? As-salatu khairum minan naum. Lepas tu gini. As-salatu khairum minan naum. Sunat. Sama juga, hanya muka saja yang bergerak, dada kekal. Dan bukan bergerak. Contohnya hayya 'alas salah. Tidak juga. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Dia tak ada gerak. Dia pergi dulu, hayya 'alas salah. Lepas tu kekal, hayya 'alas salah. Pergi kiri, hayya 'alal falah. Kekal, hayya 'alal falah. Cara pertama. Cara kedua, pergi dulu, hayya 'alas salah. Pergi depan, pergi balik, hayya 'alas salah. Pergi depan, pergi kiri, hayya 'alal falah. Pergi depan, pergi kiri, hayya 'alal falah. Cara kedua tu. Cara yang ketiga, pergi dulu, hayya 'alas salah. Pergi depan. Pergi kiri, hayya 'alas salah. Pergi depan. Pergi kanan, hayya 'alal falah. Pergi depan, pergi kiri, hayya 'alal falah. Itu sahaja. Selain daripada tu tak ada. Tak ada. Itu sahaja. Lepas tu satu lagi, as-salatu khairum minan naum kan. Pergi kanan, as-salatu khairum minan naum. Pergi depan, pergi kiri, as-salatu khairum minan naum. Hanya muka. Dan ditaruh. Boleh berhenti dah. Last. Dan ditaruh dua telunjuknya di dalam dua lubang telinga. Sunat. Sampai syahadan. Kita berhenti kat syahadan. Sunat ni bukan saja letak ni. Sunat letak telunjuk masuk lubang telinga. Lubang telinga sunat ni lebih kurang masuk sampai, bukan letak bukan begini, bukan Allah, bukan. Jangan main tigu-tigu orang. Masuk ni dalam ni biar macam budak yang pakai apa, budak-budak dululah, dia pakai apa nama ni, dengar Walkman tu apa kan, dia cakap kuat, buka baru dia cakap perlahan. Tu tujuan dia. Tujuan letak macam ni, automatik suara akan kuat. Tak percaya cuba, tutup, lepas tu cakap. Dia kata slow sikit cakap. Slow ni mari sini. Dia automatik jadi kuat sebab kita tutup telinga. Jadi tujuan azan tu bila tutup telinga, dia automatik suara jadi kuat. Sebab tu sunat tutup telinga. Masuk tutup tu bukan tutup gini, tak jadi, dia kena tutup gini. Masuk habis. Bila kita bercakap, kalau kita masuk ni lubang telinga, bila kita bercakap, kita rasa getaran yang kita bercakap tu masuk habis kat dalam kepala, semua dalam badan. Kalau begini, kita rasa suara tu keluar masuk ke telinga. Tapi kalau tutup, kita tak dengar, tapi kita tahu getaran dia ada bergetar bila kita tutup. Sebab tu azan. Adalah hikmah dia. Hikmah dia ada. Menguatkan suara. Angin yang keluar tu dia fokus keluar kat mulut. Kalau kita buka kat sini, dia angin akan keluar juga. Perasan tak kalau kita naik tempat tinggi, lepas tu dia jadi macam bengang ke dengung apa, lepas tu kita telan liwak. Lepas tu dia apa benda tu? Maksudnya bila kita masukkan sesuatu, dia baru jadi macam hilang benda. Tu tunggu lama sikit, naik tinggi sikit ke, jadi berdengung balik. Istilah dia panggil berdengung ke apa? Dengung tak? Macam benda apa bunyi. Kita pun hilang lah. Biasanya minum air telan liwak dia maknanya kalaulah keluar azan, keluar kat mulut aja, dia akan keluar kat telinga juga sikit. Tapi kalau tutup, dia habis keluar kat mulut. Sebab tu kita jadi cakap dengan nada yang kuat bila kita tutup telinga. Maka azan perlukan kekuatan. Tutup. Ni masuk. Antara hikmah adalah bila mana lagi kuat, dengar ke rasa? Kuat rasa lagi. Dengar, biasa orang kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi biasa kalau dengar ni, dia tak masuk hati, dia payah nak masuk hati. Nak rasa tu setakat dengar je, dengar masuk, tu hilang. Jadi macam mana nak bagi rasa? Maka kita tutup telinga. Bila tutup telinga, getaran tadi tu semua masuk semua ni. Dekat biji mata, dekat kepala masuk habis, dekat badan. Getaran tu. Tak cik cuba azan tutup betul-betul. Dia masuk. Bila masuk dalam diri, kalimah-kalimah tadi, kalimah-kalimah azan tadi masuk ikut getaran dalam badan, pada waktu tu dia akan merangsang hati dan merangsang anggota, terdorong untuk menyahut seruan azan tu. Orang ada azan, bila orang dengar dia terasa nak jawab. Ada orang bila dengar azan, azan lah, tak rasa nak jawab pun. Ni orang dengar ni.
Tapi kalau dia tu azan, rasa macam nak jawab. Rasa macam nak jawab. Kenapa? Dia bukan sekadar suara. Dia pergi sekali dengan apa kita panggil? Aura-aura habis pergi semua sekali. Macam mana nak keluarkan daripada hati dia, hati muazzin ni, hati Bilal ni, macam mana nak keluar, masuk dalam suara ni, masuk dalam telinga orang, masuk dalam hati dia. Macam mana nak buat? Kan ada kita berasa, ada orang cakap, kita boleh sampai ke hati kita, Allah sedih, nangis. Ada orang cakap, dong-dong, dia tak rasa, tak masuk hati, masuk telinga. Masuk telinga keluar, masuk telinga keluar. Keluar. Tak masuk hati pun. Tapi ada orang bila dia cakap dengan nada dia cakap dengan cara-cara cakap dia, masuk tu hati Allah, rasa macam, kenapa? Dia cakap tu daripada hati. Bila daripada hati naik, keluar kuat mulut, masuk dalam gelombang bunyi tu, masuk dalam telinga kita. Bila masuk telinga, terus masuk ke hati sebab dia cakap daripada hati. Kalau cakap daripada mulut, popek, dengar kuat mulut, telinga je lah, tak masuk ke hati. Jadi macam mana azan tu nak bagi masuk hati, biar orang jawab dan orang datang. Biar macam panggil, marilah, marilah, marilah. Kenalah panggil daripada hati. Macam mana nak panggil daripada hati? Antara caranya tutup telinga, supaya getaran tu masuk ke hati, keluar sampai kat telinga orang, orang rasa nak pergi, orang rasa nak jawab. Sebab tu tutup telinga tu. Bukan saja-saja tutup, bukan tutup telinga ni, tutup sampai hilang bunyi. Tak ada bunyi. Tapi kita tetap dengar apa kita cakap. Walaupun kita tutup, kita tetap dengar. Macam ni kita boleh dengar. Getaran tadi tu lah masuk. Getaran tadi. Apa lagi? Macam mana nak habis ni? Sikit lagi syahdan. Berhenti kat syahdan boleh ke? Ke sana? Dan sunat tarjih. Tarjih ni panjang. Tak boleh, kena berhenti kat sini juga. Dan sunat tarjih. Baca last. Dan sunat tarjih pada bab iaitu berkata dengan dua kalimah syahadah. Pada padahal sir ni perlahan. Dahulu daripada berkata dengan keduanya padahal nyaring. Tarjih. Tarjih ni adalah, tak tahulah sekarang ada orang buat ke tidak. Ada orang mengaji lagi ke tidak. Tarjih ni gini. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia diam kejap. Lama, bukan kejap, agak lama juga. Apa dia buat? Lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dia buat ni? Dia baca kalimah syahadah secara sir. Macam mana? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Kuat. Siapa yang dengar asyhadu yang dia cakap sir tu, dia sendiri dengar, dan disunatkan lebih kurang 7 orang dengar yang ada dekat-dekat tu. Itu nak bagi tu kadar kekuatan. Maknanya taklah kuat kalau setakat 7 orang dengar. Taklah kuat. Maksudnya macam baca sir lah. Kalau bunyi kat mic tu bunyi sikit-sikit. Asyhadu. Bunyi begitu je. Bunyi macam gitu. Untuk 7 orang dengar. Minimum 7 orang dengar di situ, bukan di rumah. Dalam keadaan tak ada mic. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pun bukan contoh ni, bukan suruh buat. Lepas tu dia kena sir ni. Dia panggil tarjih. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Dengar 7 orang. Asyhadu an la ilaha. Macam tu lah. Bagi 7 orang dengar. Minimum 7 orang dengar. Yang berhampiran. Yang mana ini adalah azan Abu Mahzurah. Salah satu muazzin Nabi. Ni cerita ni panjang lah. Abu Mahzurah ni asalnya dia menganjing kat Nabi. Sahabat azan, dia pun Allahu Akbar, dia buat joget-joget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hayya ala solah, hayya ala solah, solah. Dia buat menganjing. Nabi tengah sahabat tengah azan. Ketika nak sembahyang, dia tak masuk Islam lagi. Dia beremaja lagi waktu tu. Bukan. Dia dah masuk Islam. Dia masuk Islam, tapi masuk Islam sekadar masuk Islam aja. Tapi bila Nabi sahabat duduk nak azan, dia menganjing, joget-joget. Nabi panggil dia. Panjang cerita. Ni panggil dia. Ni pegang dada dia. Perhatian, Nabi pun ajar dia kalimah azan. Asalnya dia benci kat Nabi walaupun dia masuk Islam. Akhir sekali dia sayang kat Nabi dan dia jadi muazzin Nabi di Mekah. Ada 4 orang muazzin Nabi. Dia Abu Mahzurah ni, dia punya kalimah azan 19. Bilal 15 saja.
Kan nak kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua. Asyhadu an la ilaha illallah, tiga. Cuba bilang ada berapa. Bilal 15 azan, dia 19. Mana macam ni dia boleh lebih? Tapi dia muazzin Nabi juga. Dia Mekah. Dia kekal di Mekah walaupun semua hijrah, dia kekal di Mekah. Macam mana boleh dapat 19? Yang tarjih tadi 4. Itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ke 15 tambah 4, 19. Ini adalah azan Abu Mahzurah. Tarjih dia panggil. Tarjih. Jadi sesiapa yang dengar, yang ada kata-kata dia dengar kat 7 orang, siapa yang dengar, dia sunat jawab. Maknanya tiba-tiba Bilal lepas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu asyhadu an la ilaha illallah. Dia yang dengar ni asyhadu an la, yang dengar asyhadu an la ilaha illallah. Dia yang dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengar tadi. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, yang kuat pula. Dia dengar juga. Mestilah dengar, yang perlahan pun dengar, takkan kuat tak dengar. Dengar asyhadu an la ilaha illallah sekali lagi. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali lagi, yang dengar tadi. Maka 8 kali ya, 4 sunat, 4 perlahan, 4 kuat. Dan yang jawab, yang dekat-dekat yang dengar 8 kali juga. 4 juga jawab. Itu dia panggil tarjih. Bermula segala kalimah bang dan qamat itu hendaklah engkau tuntut akan dia di dalam kitab panjang-panjang. Berhenti kat situ lah. Kalau nak cari lebih-lebih lagi, dia kata carilah kitab panjang-panjang. Aku setakat tu je tu deh. Nanti kan kitab aku jadi panjang. Syahdan. Berhenti kat Syahdan. Memang sampai stesen dia lah. Syahdan. Syahdan sunat bagi orang yang mendengar bang qamat nak jawab as-salatu khairum minan naum, jawab dia sadaqata wa bararta, qad qamatis salah, jawabnya aqama Allah wa adamaha. Ada jawapan-jawapan dia sikitlah. Sikit lagi nak habis dah. Nak masuk dah, nak habis dah. Wallahu alam, tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw